Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam Sir, selamat pagi Sir. Oke, so sekarang kita telah berada di minggu yang ke-9. Untuk memulakan kita punya kelas pada pagi ini, kita bacakan Ummul Kitab dan selawat 3 kali. Al-Fatihah. Oke, so kita teruskan kita punya kuliah pada pagi ini. Kita sambung chapter yang keempat. Sekejap, saya share slide. Gambar ni tutup kan. Banyak data sikit. Oke, ada nampak slide ni? Nampak Sir? Nampak Okay, so last week kita sampai ke chapter yang pertama. Chapter yang pertama tu contoh yang pertama untuk diisi motor. Okay, so kita refresh balik mengenai synchronous motor ni. Synchronous machine ataupun synchronous motor. Okay, dia punya synchronous machine field magnetic ni saya dah explain yang lepas, dia punya formula Nm, magnetic sebab dia punya adalah magnetic. 120F frekuensi supply bagi dengan P pole. Ini formula yang pertama. Lepas tu dia punya kegunaan ni biasa dekat pump, electric clock. Electric clock ni tak pasti apa benda electric clock ni kan. So timer, mills, refineries, excess power factor. Okay. So yang penting dekat sini adalah dia dua supply Yang pertama kita bagi supply dekat stator, bagi static tu, and then kita supply pada rotor. Ni rotor ni yang dia excited sendiri. Maksudnya ada magnetic field tu. Yang kamu ada magnet, ada coil tu kan. Dia akan generate dia punya current yang sendiri lah. Okey, nanti saya boleh share jugalah macam mana synchronous machine ni. Nanti kamu fahamkan dekat YouTube lah. Nanti saya bagi forward dia punya tu, kamu tengok macam mana synchronous motor ni. Okey, ni besar. Lepas tu generator, field winding ataupun rotor winding dengan armature winding, stator winding sama. Okey, so ni dia punya tu. Okey, generated voltage sebab dia generator kan. So EA ni generated voltage lah. So square root 2 pi darab N. Lepas tu dapat V dapat frekuensi. Itu formula asas dia lah. Okey, yang ni dia punya graf. Maksudnya bila IF tu tinggi, current tu kan, field current tu tinggi, voltage yang dihasilkan juga akan tinggi lah. So ini equivalent circuit dia untuk synchronous generator kan. Maksudnya kamu ada supply ni EA, lepas tu kamu ada
reactant nih, XS, and then kamu ada resistant. So ini kamu punya output. Ini adalah per phase lah, maksudnya untuk satu phase. Sebab kamu punya tu supply kamu adalah 3 fasa, 3. Red, green, blue punya, kamu punya wire tu. So ini per phase satu punya fasa. Okey, ni basic formula. EA ni maksudnya voltage yang terhasil sama dengan V phase current darab RA JXA. Ini macam hukum Kirchhoff voltage law lah. Maksudnya V total, V source sama dengan voltage dekat sini campur dekat I darab RA ni maksudnya voltage dekat sini campur I campur JXA voltage dekat sini. So source kamu voltage sini campur voltage sini campur voltage sini. So itu adalah hukum Kirchhoff, KVL, Kirchhoff voltage law. Kamu kena ingat benda tu. Okey, so dari sini kan dia ada ni dia kalau dia suruh draw, lita dia ni lah. Kamu kena draw. Maksudnya dia sebagai generator. So kalau generator current tu IA dia supply kepada load. Kalau motor current dia arah kiri. So ini motor lah. EC. Ini EG, E generator. Okey, so bila kamu ada formula tadi tu, yang atas tadi tu, kamu ada power factor, unity, lagging, leading. Okey. So kamu punya gambar yang first circuit dia adalah ini. So kalau unity power factor, dia punya angle adalah 0. So V voltage per phase ni 0 sama angle dia sebab dia faksi X. IA kamu pun sama. Lepas tu kamu dapat IA, RA, and then kamu dapat campur JXA. So ini adalah formula asal lah. So ini macam vektor kan sebenarnya, vektor. EA itu adalah dia punya resultant dia. Okey, so kalau lagging, lagging ni adalah induktif punya circuit. Induktif dekat sini kamu tengok ini ada induktif. Kalau tadi resistif tak ada kan, resistif cuma resistor sini saja. Kamu punya load sini, load kamu resistor saja. Kalau induktif kamu sini. So kamu punya formula tu akan jadi phase kamu adalah lagging. Bila lagging, kamu punya current adalah ke bawah. Dia punya theta ni, angle ni. Angle ke bawah sebab dia negatif. So kamu daripada mula voltage and then current ke bawah. Lepas tu dia punya nak close dia JXA ke atas. Lepas tu kamu punya resultant EA. So dekat sini bila formula asal tu dia akan jadi angle tu negatif lah. Theta tu negatif. So itu untuk lagging. Kalau leading ni adalah untuk kapasitif. Kapasitif. So kamu ada resistor base dia and then kamu ada tengok sini, kapasitor. Okay. So bila leading kamu punya sudut tu adalah sudut kamu ke atas sebab positif kan. Kalau ke bawah negatif, lagging, atas positif, leading. So kamu daripada starting 0 ni kamu punya voltage phase, lepas tu kamu punya current ke atas, IARA ke atas, lepas tu kamu punya resultant JXA ni ke sana. So kamu dapatlah macam ini. Okey, ni kamu take care dekat sini ya, sebab ni soal final nanti akan keluar lebih kurang macam inilah. Kamu kena lukis ni benda ni, lukis theta ni kan dan sebagainya. Okey, so ini angle ni ada positive phase sebab dia adalah leading. Formula
asalnya sama, cuma kamu tahu dia sama ada lagging, leading, ataupun unity. So kamu kena faham. Okey, ini dia punya condition. Kalau tak ada beban, kan, kamu punya tak ada beban. So current tu tak ada lah, IA tak ada. Kan, kalau kamu tak ada beban kat sini, tak ada load, dia macam open lah kan. So ini tak ada arus. And then kamu punya voltage ni bila IA ni tak ada current kan. So voltage kamu adalah sama dengan V phase kamu. Tu sama. Sebab I sini kosong, so tinggal inilah kamu punya voltage. Okey, contoh ni kalau contoh satu ni 3 phase. Maksudnya kamu bila ada 3 tu kamu ada supply kepada kamu punya ni generator ni. Ada 3 3 wire maksudnya 3 phase. Satu phase katakan wire merah, lepas tu wire kuning, lepas tu wire biru, 3. So kamu kena tengok. Lepas tu a load of 10 megawatt. Ni kamu punya load. 10 mega M. Kalau M kecil tu mili, so kamu kena take care dekat situ. So power factor 0.85, lagging. Kalau lagging, formula apa kamu nak buat? So kalau lagging dia adalah tadi yang induktif kan. Lepas tu V terminal 11 kV, VT ni 11 kilovolt. Armature resistance 0.1 ohm per phase, RA. Kan? RA kamu tulis sini 0.1. Lepas tu reactant 0.66. X tu adalah reactant. So kamu kena bezakan antara reactant dengan resistant. So kamu teruslah cek balik dan seterusnya. Ni pun kamu dah belajar seterusnya. Ni power dia punya power flow dia. Ini macam chapter 3 lebih kurang kan. Power in, lepas tu ada loss, lepas tu power mechanical, power motor tu. Lepas tu ada copper loss, baru pada power output. Tetapi kalau untuk chapter 3 tu ada air gap lah dan sebagainya lah kan. So kamu just, ini pun kamu kena ingat ni. Macam mana nak draw dia kan. Okey, so ni formula yang kamu kena tahu. Beza antara delta connection dengan Y connection. Kena tahulah. Kalau delta, V phase dia sama dengan V line, V load. IA, I amateur sama dengan I line bagi dengan square root 3. So P out kamu, ni lah. Kalau Y connection, dia punya voltage per phase dia dengan V line bagi square root 3. Dia terbalik. So kamu tengok balik. Ni dia punya ni. Formula dia. Okey, ni soalan-soalan ni macam yang susah sangat kan. So saya tak akan tekankan lah. Dan exam pun saya tak akan keluarkan lah. Cuma mungkin yang sampai sini, ni mungkin saya akan keluarkan lah. Okey, voltage regulation ni, formula dia sama lah. VR sama dengan EA, kamu punya source, tolak V phase. Tengok sini V phase V phase. Efisiensi sama formula sebelum ni, sama dengan P out bagi dengan P in. Okey, so example 2. Example 2 hari tu kita pun dah buat kan. So kamu just recall balik lah example 2 ni. Saya dah explain dulu macam mana. Okey, ni kamu check balik lah dia punya tu.
Okey, sekarang model parameter kan. Parameter ni dia pun sama macam chapter 3 tu. Dia ada open circuit test. Ini pun saya tak akan ni lah. Sebab ini macam quite heavy jugalah untuk kamu kan. Cuma kita just ambil information dulu untuk kamu terdedah, iaitu kalau untuk synchronous generator ni ada 2 parameter yang kena check ataupun 2 tested yang kamu lakukan untuk mendapatkan dia punya parameter. So parameter yang kamu kena buat silakan ini adalah relationship between field current IF dengan EA, graf yang teori tadi tu. Lepas tu reactant XS ni dengan armature resistance RA. So 3 parameter ni kita nak tahu. So apabila kita nak tahu parameter ni, kita akan melakukan 2 test. Yang pertama OCT, open circuit test. So open circuit ni adalah generator run at a speed IF is gradually increased in step off and terminal voltage is measured. So kamu I current, I field ni meningkat, kamu measure dia punya V terminal, terminal voltage. V terminal ni ataupun V load lah kan. Kadang VT, kadang VL tu kamu kena faham lah. So basically dia akan berkadar terus lah. Berkadar terus, bila current meningkat, voltage terminal pun akan meningkat. So itu adalah untuk open circuit. Kalau short circuit is terminal of generator is short circuit, terminal generator through an armature, IA or L is measured. So kita akan check pula I armature dengan ataupun I load. So bila kita dapat graf dia akan berkadar terus. Maksudnya I fill ni, kalau kamu increase, I armature ni pun terus increase. Tu. So itu adalah 2 test yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan hubungan antara current, hubungan antara voltage, yang ni kan, current field dengan EA dan sebagainya lah. So ini from the short circuit test, IA tu, maksudnya kamu nak cari current armature sama dengan EA, voltage pada EA tu maksudnya voltage generator bagi dengan RA bagi dengan JXS lah, reactant. So magnitude dia IA sama dengan EA bagi dengan square root RA kuasa 2 campur JX kuasa 2. Itu dia punya magnitude. Sebab ini kamu dalam bentuk apa? Real number. Ni RA ni real number, J ni imaginary. Kan? So kamu kena tukar dia dalam bentuk kalau nak cari magnitude kena buat macam ni lah. RA kuasa 2 campur JX kuasa 2. So itu dia punya magnitude untuk current. Kalau untuk impedance, ZX ni adalah impedance. Kalau X reactant, X ni reactant, Z ni impedance. Kamu jangan keliru pula. Impedance, reactant. So XS V phase open circuit bagi dengan I armature sama dengan EA generator punya voltage bagi dengan IA. So ini pun quite tough jugalah untuk level-level kamu ni kan. Tak apa. Okey, ini kalau synchronous generating operating alone lah. Ni yang kita dah baca tadi, kalau dia lagging, theta dia ke bawah, ni angle dia ke bawah kan. Angle ke bawah, lepas tu voltage sini sambung, lepas tu sambung ke atas. Lepas tu kalau unity macam ini bentuk dia. And then kalau leading, kapasitor angle ke atas. So IA kamu ke atas.
IA, so kamu punya voltage per phase, apa tu IJXA. So kamu punya ni, and then EA kamu adalah sini. Okey, ni pun tak apa sangatlah. Okey, so sekarang kita tadi generator punya cerita kan. So sekarang kita bercerita mengenai motor pula. So dia boleh jadi motor, dia boleh jadi generator. Macam chapter 1 kamu DC motor kan, dia boleh jadi generator, dia boleh jadi motor. Yang synchronous motor ni pun sama. Sama ada dia synchronous generator ataupun synchronous motor. So beza dia kamu tengok sini. IA kamu tengok. IA ni sekarang kalau di motor, equivalent circuit dia ni IA ni kamu ke arah ni, ke arah kamu punya motor. Ni. So RAJXA sama, lepas tu kamu ada voltage V phase ni, and then kamu punya motor lah kat sini. Kalau yang tadi generator yang kat sini tu. Okay, so dia punya the different synchronous generator equivalent circuit and equivalent is the direction IA. Itu je dia punya beza. Direction of IA ni kalau motor dia ke arah kiri. Kalau generator tadi dia ke arah kanan kan. So kamu kena tahu beza tu. So dia punya formula tu basically sama je. V phase 0 degree ni sini, V phase ni sama dengan EA sini campur dia punya angle campur IA sini IA ni darab RA campur JXA. Ni maksudnya voltage dekat supply ni equal to voltage sini campur voltage sini campur voltage dekat situ. So sama je tadi. Cuma dia punya tu EA kan. And then plus minus ni itu depend on kamu punya tadi lah. Sama ada kamu punya tu leading ke, lagging ke, unity. Sebab itu dia plus minus. Okey. Ni kalau unity, dia punya phasor diagram kan. Phasor tu adalah unity maksudnya kamu punya voltage dengan current tu tak ada angle I armature kamu dengan voltage tu. So kamu IA, V, IARA kan, and then kamu ada angle ke bawah ni resultant kamu punya ni adalah ke atas. Voltage IAXA ni ke atas. So kamu punya E ni adalah resultant dia sini. Okey, ini untuk unity. Kalau untuk unity ni dia tolak tolak ni EA armature punya voltage V phase tolak ni. Okey, kalau untuk lagging dia voltage ke bawah kan, negatif. So kamu tengok IA kamu ke bawah ni. IA kamu ke bawah kan. Lepas tu voltage. So and then plus kamu punya JIAXA ni sini. And then kamu punya IARA ke bawah. So kamu punya resultant dekat sini. Okey, lepas tu kalau dia leading voltage ke atas. So, IA ni voltage dia ke atas. Angle dia ke atas. Ni. So voltage kamu still sama, aksi X N. Lepas tu kamu ada EA ke bawah. Lepas tu kamu punya voltage IAXS ke atas, and then kamu close. Dia punya tu ada lagi ni. Okey, formula dia pun negatif. Yang membezakan dia formula sama, cuma yang membezakan tu adalah angle ni.
Kalau leading, angle dia positif. Kalau lagging, angle dia negatif. Base formulanya adalah sama, cuma kamu nak tahu sama ada dia leading atau lagging ataupun unity. So kamu kena ingat ada. Ni kalau unity. Kalau unity angle dia kosong lah. Kan? Kalau lagging dia minus tapi ada sudut. Kalau leading dia positif dan ada sudut juga. Okey, ini untuk power dia. Power synchronous motor. Maksudnya kamu ada power input, so power output ini kamu bekalkan akan lepas tu sampai output, bila sampai output ada loss, iron loss, lepas tu copper loss ataupun kamu sama dengan TM top nickel lawan dalam dia punya WR, rotor punya speed WR. So dia punya diagram dia adalah macam ni, power in, lepas tu kamu ada copper loss. Motor kamu mesti ada copper kan. Kamu punya copper wire yang winding tu, maksudnya copper lah. Lepas tu bila kamu tolak loss tu, kamu dapat power magnetical. Maksudnya untuk pusingkan motor tu. So pusingkan motor tu, bila motor tu berpusing, dia ada pula iron loss. Campur stray, friction. Bila motor tu berpusing kan, ada geseran lah, lepas tu ada windage, lepas tu ada core, etc. Baru kamu dapat power out yang bersih. Yang bersih tu maksudnya kamu dah tolak dia punya loss. Okey, voltage regulation dia adalah VR, V phase tolak EA. Ni terbalik macam kalau untuk voltage regulation generator tadi, dia adalah EA tolak V phase bagi dengan V phase. Formula dia lain sikit. Kamu kena faham lah macam mana nak dia punya tu. Kalau yang untuk motor, voltage regulation adalah V phase tolak EA, motor punya voltage tolak dengan bagi dengan voltage pada motor. Okey, lepas tu kamu ada efisiensi ni pun samalah. Kamu mesti cari P out dulu. Lepas tu kamu bagi dengan P out campur P losses. Maksudnya P out ni yang bersih ni. Lepas tu kamu bagi dengan P out campur P losses. Losses ini dan sebagainya. Itu adalah kecekapan ataupun efisiensi. Okey, ni contoh 3. Contoh 3 ni okey, kita tak apa, kita ulang balik contoh 3 ni. Okey, sekarang kamu tengok 3 phase Y connected. Ambil key point dia Y connected rated 120 kVA ni tu pun ataupun watt kilowatt. Kamu kena tahu kalau kVA ataupun kilowatt sama. Sebab watt tu WA ni adalah voltage darab current kan. P sama dengan IV. Voltage darab current. So pun dia sama watt. Boleh kalau cakap 1.5 kV, ni voltage lah. Tapi kalau ada current, ni adalah sama juga 120 kilowatt. So kamu kena tahu benda tu. Kena faham lah. Lepas tu frekuensi dia bagi. Lepas tu dia cakap power factor lagging. Bila kamu tahu lagging dia adalah mesti negatif. Inductance 2.0 mH. So ini inductance L. Inductance L. Kamu kena faham. Resistance 2.5. Okey, so sekarang kamu mesti lukis dia punya gambar supaya kamu faham. Okey, so ini adalah apa tadi? Dia cakap motor ke generator? Okey, generator. Okey, generator kamu lukis. Generator. Lepas tu dia punya inductance 2.0 mH, resistance 2.5 ohm,
Lepas tu ni dia punya terminal tu ataupun load. Okey, sekarang kalau dalam synchronous mode generator tu, yang ini adalah dalam bentuk JXS kan. JXS, betul. Ini adalah R, ini JXS. Tetapi dalam soalan kamu diberi 2.0 millihenry. So kamu kena tukar ni dalam bentuk ni, reactant ni, R, reactant. Ini resistant, ini reactant. So reactant adalah XS ni formula 2 pi F darab dengan L. So kamu L tu adalah inductant. So kamu masukkan 2 pi darab 50 batu darab 2M. 2M ni adalah millihenry lah. Baru kamu dapat 0.628 ohm. Sebab ini ohm, sini pun mesti ohm. Kamu kena tukar, bukan sini ohm, ini millihenry. So kamu kena tukar. Okey, sebab itu kamu akan dapat Z tu kamu dah dapat 2.5, R tu, lepas tu tadi kamu dah kira dia punya reactant 0.628. So kamu tukarlah ni dalam bentuk kutub. Kan? So itu kamu boleh tahu tak macam mana nak convert ni dalam bentuk kutub. Boleh? Faham? Tak faham macam mana nak tukar sini ke masa sini? Tak ingat, sir. Okey, so kamu tulis saya cakap je sebab ni tak boleh nak conteng. Okey, ini adalah bentuk rectangular rectangular, nak tukar bentuk kutub. Katakan ini A. 2.5 ni contoh A. Ini formula dia A, ini B. Okey, untuk dapat sudut ni adalah tangent theta sama dengan B, sini B bagi A. So theta itu adalah invert tangent B bagi A. So kamu dapat sudut. Okey, kamu catat. Okey, macam mana nak dapat magnitude ni? So magnitude ni katakan A besar sama dengan punca kuasa 2 square root A kuasa 2 campur B kuasa 2. So kamu masukkanlah 2.5 kuasa 2 campur 0.628 kuasa 2, lepas tu square root. Kamu akan dapat nilai ni. Itu dia punya macam mana kamu nak tukar dari rectangular number to pacer. Pacer tu ataupun kutub ni. Boleh? Okey. Ataupun dari bentuk kutub ni, daripada bawah ni kamu nak ke atas. Macam mana daripada bawah ni kamu nak jadikan dia ke atas bentuk rectangular. So formula dia sama juga. Kalau kamu nak cari A, katakan A ni kan. A sama dengan magnitude ni cos theta, cos angle ni. Okey? Kamu tulis Okey. So itu untuk A, untuk 2.5 ni. Untuk B, 0.628 ni, B sama dengan magnitude ni, 2.578 tu, sin theta, sin angle ni. Kamu cubalah, dia akan dapat jawapan 0.628. So itu macam mana kamu nak convert daripada bentuk rectangular to base number, daripada base number to rectangular. Okey, bila kamu dah dapat ni, dia punya reactant, kamu kena cari I line lah, IL. So IL formula dia tadi ni power, ni Y connection kan, jadi square root 3 VL IL. So S ni adalah 120K yang ni tadi.
kamu punya power tu. Ni kan 120K power bagi dengan dia punya kamu punya VL. V line kamu adalah 1.3 kan. So kamu dapat I current. So dapat 46.18 slash angle kamu adalah negatif sebab lagging. So untuk dapat theta ni adalah kamu punya itulah power factor tu. Cos theta 0.75 ni. Ni kan 0.75 power factor lagging ni. Maksudnya cos theta sama dengan 0.75. So theta sudut tu kamu tu adalah kamu invert lah, invert cos dapat ni. 4141. So kamu dah dapat I line. Okey, so I line kamu adalah 4618 tolak ni. Sekarang kamu nak cari E generator. E generator dia suruh cari apa? Voltage regulation. Okey, kamu dah cari IL, sekarang kamu nak kena cari EG. EG formula dia adalah V IA ZS. Kamu selesaikan lah. V voltage kamu adalah 1.5K bagi square root 3 sebab Y connection, angle kosong. IA kamu dah dapat tadi 4618 tolak 414 sudut dia. So ZS kamu dah dapat tadi 2.58 14.1. ZS ni 2.58 14.1. So kamu selesaikan ni, kamu akan dapat ni. Ni pun sama ni, dia shorthand kan. Kamu selesaikan lah. Kalau contoh ini bentuk pesa, ni bentuk pesa kan. So kamu boleh ini darab ini dengan ini adalah darab. Angle dia ni dengan ni adalah tolak. Kamu ingat baliklah tu macam mana dalam Teknoelektrik chapter 7 ke chapter 8 tu. So kamu selesaikan dapatlah IL. And then voltage regulation adalah EG. EG ni yang kamu cari tu tolak V terminal ataupun V load kan. So EG kamu ni dah kira 973.36 tolak kamu punya VT 866. Mana dapat VT 866 tu? VT adalah kamu ingat formula dia adalah 1500 darab 1.5 kV bagi square root 3. VT. Satunya V terminal kamu kan. Ni 100 ni adalah V terminal. Okey, lepas tu dia suruh cari frekuensi going to be twice. Maksudnya frekuensi kamu tadi kalau 50 jadi 100 kan, going to twice. So kalau voltage dia 50 Hz 1.5. Kalau 100 kamu buat berkadar terus lah. 1.5 kadar terus dapat 3 kV. So power 50 Hz 120. Kalau 100 240 lah. Dia berkadar terus buat macam tu. Okey, kalau 120% soalan 3 tu of 50 Hz. So kalau 100% 50, kalau 120 adalah 60 lah, 60 Hz. So kamu dah berubah dia punya reactant XS ni. Reactant kamu formula dia sebab frekuensi kamu dah berubah F ni, so kamu kena tukar baru dia punya XS. So kamu dapat ni lah. Lepas tu kamu selesaikan macam tadi. Macam step nombor 2, nombor 1 tadi tu. Dan seterusnya. Okey, ni quite tough juga lah sebenarnya. Okey, boleh. Ada tak faham?
Senyap je semua ni. Ke tak ada lain? Aris, okey Aris. Aris? Okey saya okey. Okey eh? Okey, tak apa kita cuba habiskan chapter 4 ni lah. Memang chapter 4 ni agak deep sikit dia punya syllabus. Yang ujung-ujung ni lah. Kalau yang mula-mula tu senang. Tapi tak apalah. Just untuk kamu punya ambil maklumat dulu. Kamu punya pendedahan lah. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu contoh 4 ni. Okey, contoh 4 pun macam contoh 3 juga tadi lah. Sama. Pole Y connected. Okey. Inductance. Okey, sekarang dia suruh draw phasor diagram. Okey, draw kan. Phasor diagram macam yang tadi tu lah. Yang ada voltage, yang ada IA, yang ada angle tu. Lepas tu dia suruh voltage regulation. Ini apa? Motor. Bila synchronous motor, voltage regulation dia dah formula dia lain. Kan? Kalau yang tadi voltage synchronous generator, voltage regulation dia lain. So kamu kena tengok. Lepas tu output power, input power, and then draw the flow power. Kan? Power flow diagram yang line-line tadi ada arrow tu adalah power flow. Okey, dia punya solution, kamu tengok. Okey, solution dia dekat sini ada cakap 1 horsepower. Ini dia bagi horsepower tau soalan ni. Dia bukan bagi dalam watt ataupun kilowatt. So 1 horsepower tu kamu kena ingat apa convert dia. 1 horsepower tu berapa watt. Okey. So spek dia 1 horsepower sama dengan 746 watt. Macam kamu punya aircon kan kat rumah, dia guna horsepower. Dia tak guna watt. Aircon 1 watt, 1.5, 2.0 kan. Aircon dekat rumah tu lah. Ataupun 5 horsepower. Kalau yang besar macam dekat masjid tu. Masjid tu 5 horsepower ke, 10 horsepower. Kalau kat rumah biasa 1 horsepower, 1.5, 2 kan. So itu horsepower tu bergantung pada kamu punya ruang ataupun kamu punya bilik tu. Sebab itu kalau bilik tidur yang kecil, 1 horsepower dah cukup. Kalau ruang tamu besar sikit, 2 horsepower dah cukup. Kalau besar lagi, kita letak 5 horsepower. Tetapi kita kena convert dalam watt lah. Untuk kira dia punya load. Kan? Macam kamu dulu, kalau kamu ingat kamu dalam teknologi kan, ada belajar, kamu design rumah layout nak pasang lampu berapa kan, pasang lampu, pasang aircon kan, pasang kipas. So aircon tu dalam horsepower, so kamu kena tukar dalam watt. Itu dia punya cerita dia lah, so kamu kena ingat tu. And then dia Y connected. Okay. So kalau Y connected ni, I phase sama dengan I load. We load bagi square root 3. Okay, so XS macam yang tadi lah. Sebab ini soalan tu diberi dalam millihenry. Ni kan, millihenry. So, kamu kena tukar pada bentuk ohm. Ni kena fahamkan sikit. Nanti final pun lebih kurang macam ni juga kot, keluar benda-benda ni. Millihenry, lepas tu tukar pada bentuk ohm. Okey. 2 pi tukar pada ohm, kamu formula dia 2 pi L F. So 2 pi frekuensi kamu 50, L kamu inductance 663. So kamu kena ingat dia punya tu.
Okey, and then kamu masuk efisiensi P out bagi dengan P in. Pastikan dalam step kamu setiap tu tulis formula sebab formula ni pun ada markah. Mungkin satu markah. So dapatlah the point walaupun dalam kerja kamu dekat bawah ni salah tapi formula betul, masukkan data betul, ada juga kamu punya markah. Okey. So kamu kena fahamlah contoh 4 ni. Contoh 4, contoh 3 tadi tu. Okey, ini P in sama dengan 3 V face I face cos theta. So sekarang kamu nak cari I per face. Ini per face So P in kamu 947. Okey. Mana dapat 8952 ni? 892 ni kamu dah convert tadi. 120 horsepower tu soalan. So itu adalah dia punya power out. Kan? Aircon kamu tu power dia berkuasa dia adalah 120 horsepower ataupun aircon kamu tu kuasa dia adalah 89.25 kilowatt. So itu adalah P out. Okey, sekarang dia beri efisiensi kamu adalah 90%. So 0.9. Maka kamu akan dapat P in, power input. So kamu masukkan dalam base formula P input sama dengan 3 V phase I phase cos theta. So kamu akan dapat I phase 2497 ni, selesaikan ni. Tukar daripada sini masuk sini lah. Ini macam contoh 3 tadi lah, macam mana nak tukar. Ni kan. A ni A sama dengan 298 cos 3179. Okey, yang ni A 298 sin 3179. Dapat ni. So kamu dapat I per phase. Okey, so kamu punya E voltage kamu adalah VZ tolak IZ kan. So voltage kamu adalah 2300. Kamu tengok soalan 2300 bagi square root 3. Kenapa square root 3? Sebab kamu ini adalah Y connected. Lepas tu tolak I. I kamu tadi ni adalah tolak ni kamu punya I ni. Lepas tu impedance kamu tadi ni I. Impedance kamu tadi yang atas mula-mula tu ni Z ni. Impedance 1 campur J 2.08. So ni ni kamu punya Z. Ni dalam ni tolak ni kamu dapat ni akhirnya. So dalam bentuk rectangular ni tukar bentuk kutub. Okey, so dari sini kamu nak lukis dia punya diagram ni, phasor diagram. So kamu tengoklah ini voltage. Okey, voltage sama. Lepas tu angle kamu ni positif kan? Mana tadi? Theta kamu tadi. Theta kamu adalah macam mana? Leading. 0.85 kan? 0.85 leading. So angle kamu 31 ke atas, IA ke atas. Voltage sini. Okey, sekarang resultant kamu adalah ke bawah. Bawah tarik sana and then terus sana. So ini adalah dia punya phasor diagram. Soalan satu dia phasor tu sinilah kamu lukis ni. Tetapi sebelum kamu nak lukis ni, kamu kena cari dia punya data-data lah. I dia berapa, theta dia berapa. Tekan dia punya tu baru dapat. Okey, so untuk yang kedua tu adalah voltage regulation. So voltage regulation untuk motor tadi adalah VR, V terminal tolak E bagi dengan E kan. Kalau untuk ini dia tak tulis gambar. Patut dia tulis gambar dulu tadi. Gambar macam ini tadi kan patutnya.
Ya kalau ini generator kan, tapi kalau untuk motor maksudnya sini, current dia ke sana, ke kiri. Nah, lepas tu dia lukis gambar, jadi kamu nampak dia punya solution. Okey, voltage regulation, output power, input power. Okey, sekarang voltage regulation, kamu tengok. Okey, VT maksudnya kamu punya supply ni, V terminal. V terminal kamu adalah 2300. Bagi dengan square root 3, betul? Sebab kamu nak paste, tolak E ni. E ni tadi kamu dah kira ni, mana E kamu ni? E tu adalah nombor, ni, nombor 1 ni. 1336 ni. So, 2300 ni kamu punya terminal, 2300 bagi square root 3 sebab dia adalah Y connected. Okey, tolak E kamu ni yang kamu dah kira, bagi dengan E. So, kamu dapat 0.67% adalah voltage regulation, tolak. Negatif tu letak je, tolak. P out kamu adalah sama dengan horsepower kan, 120, 89.52. Maksudnya itu adalah horsepower kamu lah. Kan, aircon kamu tu, kuasa kuda dia adalah 120 horsepower. So, bila convert kepada watt, kamu akan dapat 89.52. Itu adalah P out. Okey, P in sama dengan P out bagi dengan N. Ini adalah efisiensi tu. P out kamu dah ada, efisiensi dah ada, 0.9. Ini adalah kamu power input. Okey, kenapa power input kamu ni besar kan? Tetapi kamu power out adalah dapat 89. 99 kamu in, out dia 89. Sebab itu dia ada loss kan? Ada loss lah. So, power mechanical adalah power input tolak power copper loss. Macam mana power copper loss ni? Kamu tengok balik yang diagram tadi tu. Yang ni. Ni. Kan? Ni power mechanical ni kan? Power mechanical adalah power input tolak power copper loss. Sini. So, kamu akan dapat power mechanical ni power copper loss. So, 997 power input tolak 3 IA equals 2R. 3, ni formula itu lah. Power copper loss ni formula dia kamu kena ingat. 3 I equals 2R. So, I kamu ni mana? I kamu ni adalah yang kamu kira tadi tu. IA. 29.38. Ni, I ni. 29.38 ni. Yang kamu kira tadi tu. Dia punya magnitude. Lepas tu R kamu adalah, R kamu berapa? Resistor kamu. Resistor adalah 1 ohm. So kamu darab lah. Dapatlah 96.98. Okey, sekarang power mechanical. Kenapa power output kamu kecil lagi? Sebab power out tu pun ada dia punya loss lain. Okey. Kalau kamu draw tadi sini power input kamu adalah power input 99.47 kan. Lepas tu power mechanical kamu adalah 98 sebab ada copper loss dekat sini. Okey, lepas tu kamu punya power out ni adalah 89 sampai sini kan, 89.52. Sebab apa 89? Dekat sini tadi 96. Sampai sini 89 sebab dekat sini ada lagi loss. Iron loss, strain loss, friction loss dan sebagainya. So, itu adalah dia punya power flow diagram. So, ini kamu kena ingat ni. Ni macam final akan ada keluar soalan macam ni. So, kamu kena ingat lah macam mana start dia. Remark lah dalam nota kamu tu kan. Nanti nak study balik kamu tahu ini penting, ini urgent. Okey, sekejap.
Oke, so kamu udah habis contoh 3, contoh 4. Oke, next kita sambung ke seterusnya. Oke, boleh paham contoh 4? Chan, oke Chan? Oke, sir. Boleh Oke, faham. kena paham nih, nanti final keluar nih. Tak tahu nak jawab nih. Sama je, kena lukis ni, kena lukis tester ni. Kan? Kena cari dia punya EA. EA tu adalah ini lah. E ni. Lepas tu IL tu adalah eye face. Kan? Ni, IP Sir, ni ya. phasor diagram tu kena lukis. Biasa kena lukis lah. Okay. Thank you, sir. Phasor diagram ni kena lukis. Lepas tu equivalent circuit tu, yang ni dia tak ada tulis. Patutnya kena equivalent circuit tu kena tulis macam lukis macam ni lah. Equivalent circuit tu macam ni. Ni kan. Ini equivalent circuit lah kan. Kalau kamu generator macam gini. Kalau motor, macam contoh 4 tu motor, dia ini adalah EC lah, motor. Macam itu, macam chapter 1 kan. Kalau generator ke sana, motor ke sini, macam tu. So, itu kena lukis. Okay, so kamu dah settle example 3, example 4. Okay, ini dia punya karakteristik untuk operation motor ni lah. Ini just information-nya lah. Ni macam tak ada sangat. Okay, kalau steady state, kalau top speed, karakteristik curve. Ini kamu punya speed, ini kamu punya top, kan? Kamu punya top, and then kamu punya end, synchronous. Dia punya speed. So, dia punya relationship, speed of the motor will be constant. Speed constant, kan? Because it's locked to the electrical frequency. Sebab kamu punya frekuensi tu tetap, kan? NS, N1, sama dengan 120F bagi dengan P, kan? So, dia akan tetap je lah dia punya value, kan? Sebab kamu punya F ni fix. Frekuensi ni. Frekuensi kamu kalau 50, 50 lah. Ataupun 60, 60. Jadi, kamu punya N sync ni ada constant. Ni. So, the result top speed characteristic shown in the figure. So, kamu punya top ni macam ini lah. Speed constant, top kamu akan menaik lah. Macam ni. Okay, the speed is constant from no load, torque until maximum torque. Those SR sama dengan 0%. Itu hubungan antara motor punya speed dengan torque. Okay, lepas tu kalau effect load changes, kalau beban kamu tu, synchronous motor kan, kamu punya load tu berubah, maksudnya kamu punya load tu, mana synchronous motor ni? Ni kan, synchronous motor ni kamu bagi supply voltage. Ni kalau kamu punya load ni, EA ni kamu punya load lah. Kan? Apa hubungan dia kalau hubungan dengan load tu? So kamu tengok balik dia punya tu. Okey. Ini formula dia tadi. 3P power 3V phase IA cos theta. V phase V phase. So kalau IA1 kamu tengok. IA2, IA3 maksudnya perubahan pada current I arus. Lepas tu perubahan pada voltage.
So maksudnya kalau E1 ni, so dia sambung ke bawah, E1, kamu punya E pada motor tu akan ke sinilah dia punya. So maksudnya kalau current kamu tinggi, power kamu yang terhasil juga adalah tinggilah, P power. Okey, kamu tengok. Angle theta is changed from leading to lagging. Maksudnya daripada leading to leading ke atas kan. And then berubah ke bawah. I4 ni dah ke bawah. Pada lagging, negatif. So, dia punya reactant excess IA is increased. Those IA is increased too. Maksudnya IA ni akan meningkat. Okay, kamu tengok ni IA ni kecil kan, pendek. Lepas tu 2 besar, 3 besar, 4 ke bawah. And then torque angle is increased too. Torque angle pun increase kan sini. Torque alpha ni kan. Sini lepas tu angle ke bawah, angle ke bawah, angle ke bawah also increase. EA is constant. EA tu nilai dia adalah sama lah. Kamu tengok ni. Okay, and then apa lagi? So ini field current pula. Apa bila current berubah, apa dia punya hubungan dengan synchronous generator. Oh ini motor kan, yang ini untuk current generator current. So IA pun sama. IA ke bawah, I2, I3, I4. So kamu punya phase ni, power kamu adalah constant. Kalau yang tadi itu kamu punya voltage adalah EA adalah constant. EA constant. Kalau motor. Kalau generator, ni generator, EA is increase. Kamu tengok EA daripada yang pendek EA1 increase, E2, E3, E4 increase. Torque angle is decrease. Torque dia berkurang lah kan. Kalau E1 ni torque angle di sini, E4 angle dia dah makin kecil kan, sebab EA1 ke bawah besar. Lepas tu EA2 angle dia kecil, EA3 angle dia kecil, EA4 pun lagi kecil. IA is decrease and then increase. Okay, IA decrease, then bila sampai sini ke atas dia increase balik. Theta change from lagging to leading. Sebab tadi IA ke bawah kan, lagging. Lepas tu IA naik ke atas, dia akan jadi leading. Daripada negatif kepada positif. Lepas tu real power supply is constant. Ni kamu punya power tu sama lah, constant. Kamu tengok baseline dia sama kan. So power tu constant. V load pun constant. So itu adalah hubungan antara field current dengan power. And field current change on synchronous generator. Ini synchronous generator. Yang atas tu effect load change on synchronous motor. Motor ni load kan, kamu bagi dia beban. Contoh mesin basuh tu kan, mesin basuh tu sebagai motor contohnya. So kamu letak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kamu punya baju tu. So apa dia punya efek? Macam tu lah. Beban kan. Kalau yang untuk generator adalah current dia. Dan I feel tu, kamu increase, apa dia punya efek. Okay. So ini adalah synchronous V curve. So maksudnya I feel kamu, IF, ni I amateur. So hubungan dia tadi akan jadi untuk lagging and then leading. Lagging and leading.
Kamu tengok sini lah, ni tadi. Ni kan, lagging dari bawah, IA1, IA2, IA3, lagging and then naik leading. Okay. So lagging and then naik leading. Okay, so starting synchronous motor. Macam mana kita nak startkan motor tu kan? Synchronous motor tu. So kita ada 3 cara. Yang pertama kita reduce electrical frequency, FE tu, ataupun use external prime mover. Kita nak onkan kita punya motor tu kan. Ataupun use damper winding or amortisual winding. So kamu tengok dia punya explanation. Ini tadilah. Ini macam sama tadilah. Yang atas tadi tu. Yang atas tu dia bentuk satu-satu. Ni kan. Ni bentuk generator. Yang ini untuk motor. So daripada atas tu dia ringkaskan bentuk table. Kan. Bentuk table. Relationship between synchronous motor and synchronous generator. So ini dalam bentuk table. Kalau yang atas tu dia explain one by one, motor macam mana, generator macam ni. So kalau kamu tengok ni, okey yang ni generator, yang ini motor. Okey, kalau generator dia supply power. Nampak? Supply power. So EA lead V phase. Okey, kalau generator. Kalau motor, dia consume power. Maksudnya kamu kena bekalkan power. Kalau generator, dia bekalkan power. So EA lacks V phase. Sebab E motor ni, E amateur ni, kamu mesti membelakangi fasa voltage yang kamu bekalkan kan, So ini adalah dia punya dalam bentuk phasor diagram lah. Phasor diagram. Maksudnya ini supply power dalam bentuk phasor. Ini consume power. Okey, lepas tu kat mana kita gunakan kan? Kamu cerita motor lah, generator, synchronous ni apa benda semua ni. Kat mana kita gunakan? Okay, a three-phase synchronous motor is used when a prime mover having a constant speed from a no-load condition to full load is required, such as, ni contoh dia lah, dekat mana kita gunakan? Fan, air compressor, and pump. Tu synchronous motor kita gunakan kan. Tapi ni pun kipas-kipas yang besar tu lah, fan-fan kan, macam bukan kipas siling tu. Kipas siling tu adalah motor yang biasa. Induction motor kan. Yang kecil ni yang besar-besar punya fan. Lepas tu air compressor and pump. Also use drive mechanical load and also to correct the power factor. Ni kegunaan dia kan. Okay. Only use a correct power factor for industrial power phase system as a bank capacitor. Use for power factor correction also called synchronous capacitor. Okay. Rating up to 10 are usually started electrical rated 3-phase voltage single motor. For larger size, started through a starting compensator or an automatic starter. Okey, ni 10 horsepower ni kalau kamu tengok, biasa dia akan gunakan 3-phase punya supply. Kan, aircon yang besar lah. Kalau dekat rumah tu gunakan single phase je lah. Okey, habis lepas tu next tutorial. Ni kamu buat lah ni. Untuk
kamu punya latihan kan. Kamu buat ni, ni buat ni, nanti lebih kurang je kamu praktis benda-benda ni. So final nanti pun lebih kurang lah macam gitu dia punya soalan. So kamu macam nombor 2 ni, nombor 1 tu. So kamu kena training buat. Okey, so kita dah sampai mana ni? Tutorial, maksudnya chapter 4 kita sudah habis. Chapter 4. Okey, so saya ada soalan? Lim? Okey Lim? Okey, sir. Muzamil? Mana Muzamil? Tidur apa? Ada kat sini. Ada? Ada. Bagus. Faham tak faham? Faham sikit. Faham sikit. Nak faham banyak kamu kena buat tu. Buat tutorial sir. Ya. Buat tutorial tu nanti soalan lebih kurang je. Okey, baik sir. Okey, untuk makluman kita tak ada test 2. So kamu test 1 tu adalah kamu punya test lah. So nanti kamu improve kamu punya untuk memahirkan melalui kamu punya soalan-soalan kat belakang tu lah. Kamu bincang-bincang je, lepas tu tengok contoh modul, sama je soalan lebih kurang. Kalau tak faham, boleh tanyalah. Okay, so saya stop sharing. Okay. Stop sharing. Okay, so on-kan kamera masing-masing. Saya nak ambil kedatangan. Mana data tak cukup ke? Gambar tak keluar. Afiq, okey Afiq. Zamil. Zamil, shawarma nak makan belum? Shawarma. Boleh sir, boleh. Boleh. Shawarma baru RM5. Aduh, sedap apa shawarma. Saya belanja sir. Boleh, tak ada hal. Datanglah jumpa buat projek. Projek dah siap belum? On the way sir. On the way. Okey, so kamu on sekejap. Okey. Okey, so nanti Google Form saya akan isi hantar juga dengan video synchronous motor ni. Macam mana dia generate lah. Lalu YouTube. Kamu tengoklah macam mana dia punya function. Okey, tak ada soalan lain? Siapa ni? Jasmine ada Jasmine? Ke pergi sarapan makan Maggi ni? Mana Jasmine? Tak dengar pun. Ada Jasmine ke sini? Tak ada. Ada. Imanuddin ni tak pernah nampak ni. Mana? Imanuddin. Ini bukan kawan kamu, Zamel. Okey, kalau tak ada soalan, kita tutup kita punya kelas pada pagi ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.